Kita berada pada bab yang ke-36. Dalam bab 36 ada satu sahaja hadis. Tajuknya sebagaimana yang kita baca tadi, iaitu berkenaan dengan orang yang menyambung hubungan keluarga pada zaman jahiliyah ataupun sebelum dia memeluk Islam. Kemudian dia memeluk Islam. Hadis yang ke-70, hadis marfu'. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Hakim bin Hizam akhbarahu annahu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min silatin wa ataqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajrun qala Hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khairin. Daripada Urwah ibn Zubair bahawa Hakim ibn Hizam mengkhabarkan kepadanya bahawasanya dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pandanganmu perbuatan baik yang aku lakukan pada masa jahiliyah, seperti hubungan keluarga, memerdekakan hamba dan bersedekah? Apakah aku mendapat ganjaran pahala? Hakim telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah memeluk Islam dengan mendapat segala kebaikan yang engkau lakukan pada masa lalu. Dalam bab 36, hadis yang ke-70 ini tuan-tuan, satu hadis yang nak cerita kepada kita berkenaan dengan orang kafir. Orang kafir ni bukan semua yang jahat. Ada juga orang kafir yang baik, non-Muslim yang baik. Dan mereka ni pun macam kita jugalah. Kadang-kadang baik dengan mak dan ayah dia. Ada kan jenis orang kafir yang jaga mak ayah dia. Sampai ketua dia jaga mak ayah dia. Sampai mak ayah dia tak boleh berjalan pun dia duk tolak naik atas kursi roda. Maknanya ada orang kafir yang jenis baik gitu. Bukannya semua orang kafir bila dia tak memeluk Islam, tak beragama Islam, maka dia tak erti nak buat baik kepada mak ayah. Sebab tu fitrah. Fitrah semula jadi manusia. Yang saya pernah sebut, dia adalah berbentuk cinta yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala dalam diri manusia. Antaranya ialah daripada ibu ayah kepada anak, daripada anak kepada mak ayah. Itu dipanggil cinta yang berbentuk wahbi, cinta yang Allah Ta'ala anugerahkan dalam diri manusia. Bila mana kita ada mak, kita ada ayah, automatik cinta pada mak ayah ni ada. Kita tak usaha pun kita akan jadi kasih, kita akan jadi sayang kepada mak dan ayah kita. Apatah lagi kalau kita tahu bagaimana pengorbanan mak dan ayah kita, maka lagi bertambah-tambahlah. Kalau kita tak tahu pengorbanan mak ayah pun, kita anak bongsu, kakak kita yang sulung cerita, abang kita yang sulung cerita betapa susahnya mak ayah kita dulu. Nak banding dengan zaman kita, contohnya anak bongsu, senang dah sikit hidup. Kalau mu nak tahu zaman akak muda-muda dulu ataupun zaman akak kecil dulu, cara hidup kita tak serupa dengan zaman sekarang. Mak ayah kita bersusah dulu dengan sekarang. Maka kalau ada orang cerita macam tu, lebih-lebih lagi bertambah kasih kepada mak dengan ayah. Tapi kalau tak cerita pun memang ada.
Begitu juga sebaliknya daripada mak, daripada ayah kepada anak. Automatik akan ada. Kita kahwin, ada anak, mesti mak kasih pada anak, ayah kasih pada anak. Tambah yang kecil-kecil pula. Balik kerja tu kalau boleh tak nak singgah mana-mana, nak balik tengok anak. Galik dengan anak. Sukanya ada anak ni. Tu yang seorang tak cukup jadi dua, dua tak cukup jadi tiga tu. Sebab apa? Seronok kasih ada anak. Jadi cinta tu dia panggil cinta yang berbentuk wahbi, yang Allah Ta'ala bagi. Bukan kepada orang Muslim saja, non-Muslim pun ada. Sebab tu dia buat baik kepada mak ayah dia. Ataupun mak dengan ayah buat baik pada anak. Jadi isu dia ialah dalam hadis ni, ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Dia tanya kepada Nabi, apa yang pernah dia buat dulu di zaman jahiliyah. Maknanya zaman dia belum memeluk Islam. Dia kata, annahu qala Hakim tu. Hakim tu berkata kepada Nabi, ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah. Ditanya pendapat Nabi, hukum lah ni. Dia nak tahu hukum, dia tanya Nabi. Supaya kita nak tahu hukum lah. Tanya asatizah, gitu. Jadi, dia kata kepada Rasulullah, apa pandangan kamu perbuatan baik yang aku pernah lakukan di zaman jahiliyah? Atahannathu ni maksudnya ataqarrabu biha ilallah. Maknanya perbuatan-perbuatan yang dia buat tu, dia berasa perbuatan tu boleh mendatangkan kebaikan pada dia. Kalau kita atahannathu ni kak, maknanya perbuatan yang boleh mendatangkan pahala lah pada kita. Perbuatan yang boleh mendekatkan lagi diri kita pada Allah Ta'ala. Itu atahannathu. Sebab tu ulama' mentafsirkan dengan ataqarrabu biha ilallah. Aku jadikan perbuatan-perbuatan ni jalan untuk aku taqarrub pada Allah Ta'ala. Jadi perbuatan tu masalahnya aku buat zaman jahiliyah. Sebelum aku memeluk Islam. Dia tanya Nabi. Min tu lil bayan dipanggil. Nak menerangkan apa perbuatan yang dia buat di zaman jahiliyah tu. Antaranya ialah silah. Yang pertama sekali tajuk kita. Yang pertama dia kata menghubungkan silaturrahim. Ni orang kafir kata pandai juga buat baik pada mak dengan ayah dia sebab fitrah. Begitu juga dia kata ataqatin, aku memerdekakan hamba. Dan wasadaqatin, ada juga kan orang kafir duk bagi derma kan. Kalau kita minta untuk derma masjid surah boleh jadi dia bagi tu. Ada orang kafir yang pemurah macam tu, suka menderma, suka memberi. Belanja kita makan kalau kita satu office dengan dia. Cepat dia daripada kita belanja. Padahal kita yang Muslim ni duk mengaji pahala kalau sedekah. Tapi cepat dia. Kita tak sempat bayar lagi, dia bayar dah. Aku bayar dah tadi. Maknanya kebajikan yang dia buat ni macam mana ni di zaman jahiliah aku duk buat benda-benda macam ni. Lalu ditanya Nabi, fahalli fiha ajrun? Adakah aku akan dapat ganjaran pahala ya Rasulullah setelah aku memeluk Islam? Perbuatan tu aku buat zaman jahiliah sebelum memeluk Islam. Maka qala Hakim, maka Hakim pun kata, Hakim kan cerita ni, lalu dia pun jawablah. Dia sendirilah cerita apa yang Nabi jawab. Dia kata Rasulullah pun jawab soalan aku tu. Rasulullah kata apa? Aslam ta'ala ma salafa min khairin. Nabi kata, engkau telah memeluk Islam. Bila engkau dah telah memeluk Islam, dengan mendapat segala kebaikan yang engkau lakukan pada masa lalu, yakni pada zaman jahiliyah engkau. Pada zaman kau non-Muslim, tak memeluk Islam tu, kebajikan yang kau buat dulu tu, engkau dapat pahala bila mu memeluk Islam. Ada ulama tambah syarat, dengan syarat perbuatan yang dibuat di zaman jahiliyah sebelum memeluk Islam tu, nak boleh dapat pahala dari dulu, sapalah kita teruskan lagi selepas Islam. Ada ulama kata gitu. Maknanya, nak suruh boleh dapat pahala yang kita buat sebelum memeluk Islam. Bukan kita lah, siapa-siapa.
Yang belum memeluk Islam dulu duk buat kebajikan tu, menghubung silaturahim, baik dengan adik-beradik, buat kebajikan dengan anak beranak. Semua sekali tu nak suruh boleh dapat pahala, kata ulama, satu dengan syarat perbuatan tersebut diteruskan lagi selepas dia memeluk Islam. Tu ada ulama kata gitu. Tapi Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Innal kafira, sesungguhnya orang kafir, apabila dia melakukan idza fa'ala af'alan jamilatan, apabila seorang kafir itu melakukan satu perbuatan baik, perbuatan yang cantik, contoh Imam Nawawi bagi kas-sadaqah, seperti bagi sedekah, bagi derma, bagi sumbangan, bagi itu, bagi ini. Kemudian wasilatur rahim, dan menghubungkan silatur rahim, kata Imam Nawawi. Thumma aslama, lepas daripada tu, ataupun takdir Allah Ta'ala dia boleh hidayah, dia pun memeluk Islam. Sebelum Islam dia baik dah. Lepas tu dia pun memeluk Islam. Thumma aslama wa mata 'alal Islam. Itu syarat dia. Dia memeluk Islam dan mati di atas Islam. Maka kata Imam Nawawi, inna thawabahu yuktabulah. Sesungguhnya pahala yang telah dibuat oleh fulan bin fulan ni ditulis dan dicatat oleh Allah Ta'ala pada orang tu. Maka ulama kata, apa yang diberi oleh orang kafir, apa yang diberi kepada orang kafir yang memeluk Islam daripada kebaikan yang dia buat di zaman kafir dia, Allah Ta'ala bagi pahala ketika dia dah memeluk Islam dan mati atas Islam. Kata ulama, itu adalah tafaddulan minallah. Itu antara kemurahan, anugerah, kebaikan Allah Ta'ala nak bagi kepada hamba dia. Itu sifat Allah Ta'ala. Maha pemurah, maha mudah kira lah maknanya. Dengan apa? Dengan hamba dia, walaupun perbuatan tu kau buat ketika kafir. Kalau nak kira ketika kafir ni tak ada apa? Tak ada asas lah, tak ada foundation. Macam mana nak naik bangunan? Iman tak ada. Syarat dia kan kalimah la ilaha illallah mula-mula sekali. Bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu baru bina asas. Bina tapak. Ibaratnya bina apa? Bina bim ke dipanggil tuan-tuan. Nak buat ni, nak buat bangunan ni. Bina tapak, kemudian naik tiang. Tu la ilaha illallah. Barulah wa iqamis salah. Baru mari semayang. Sebab apa? Ada syahadah. Bolehlah berdiri dia apa? Di syahadah tadi. Tapi orang kafir ni duk buat kebajikan dah dalam keadaan dia kafir. Tu kata ulama, tafaddulan minallah. Baiknya Allah Ta'ala ni kira juga, walaupun perbuatan tersebut dibuat ketika orang tersebut kafir, belum memeluk Islam, aku kira juga pahala tu sebagai kebajikan yang kau pernah buat. Tapi dengan syarat Muslim dan mati di atas Islam. Habis itu ada ayat Quran yang mengatakan apa? Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Dan orang-orang kafir, a'maluhum, kata Allah Ta'ala, amalan orang kafir, kerja buat orang kafir, aktiviti orang kafir tu, kasarab, Allah Ta'ala buat perumpamaan seperti fata morgana. Fata morgana ni tahu? Fata morgana ni supaya tuan-tuan naik kereta di highway lah. Jauh di hujung sana tuan-tuan nampak macam ada air. Tu dipanggil sarab. Nampak daripada sini, ujung tu macam ada air. Tapi bila pergi dekat tak ada air. Tu dia duk nampak kebajikan banyak dia buat atas dunia. Dia tolong orang tu, tolong orang ni, tolong orang tu, tolong orang ni. Tapi tak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Tu Allah Ta'ala kata kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Orang yang dahaga duk tengok jauh tu, ada air ni, jom kita pergi sana. Gigi tak ada air. Orang kafir Allah Ta'ala kata amalan dia gitu. Lepas tu nak satu dengan hadis ni. Hadis ni kata amalan yang dibuat zaman jahiliah, zaman kafir ada pahala. Nak satu macam mana ni? Dua hadis ni. Satu hadis, satu ayat Quran ni. Ulama kata
ayat yang kita baca tadi walladzina kafaru tu, amalan orang kafir tu seperti fata morgana tu, kata ulama mahmul, ditanggung ayat tersebut pada orang kafir yang mati atas kafir juga. Bila dia kafir, walaupun dia baik macam mana pun atas dunia ni, maka mati dia atas kafir, maka tak ada pahala kebajikan untuk dia di akhirat. Walaupun dia duk rasa banyak kebajikan aku buat, dia tak serupa kita pun kadang-kadang. Kita yang Muslim cakap huduh, dia bercakap elok. Kita yang Muslim ni caci maki, dia tak ada cakap elok. Kita cakap caci maki, dia tak jawab caci maki kita. Katakanlah contoh. Tapi disebabkan oleh dia mati atas kufur, maka tak ada pahala kebajikan. Ayat tu cerita. Tanggung gitu. Tapi kalau dia memeluk Islam, selepas daripada dia duduk buat kebajikan dalam ketika dia kufur tu, maka dia boleh dapat pahala kebajikan yang dia buat ketika dia kafir. Itu tafaddulan min Allah dipanggil. Itu adalah anugerah daripada Allah Ta'ala, ihsan daripada Allah, kesian belah daripada Allah Ta'ala. Lepas tu banyak lagi lah ayat Quran yang jenis serupa dengan walladzina kafaru a'maluhum kasarat tu. Semua ayat-ayat macam tu ulama tanggung orang kafir mati di atas kekufuran dia. Maka pahala tu tak ada lah sebab tak ada foundation dia. Baik. Habis. 1. Bab 36 hadis 70. Masuk bab baru, bab 37. Babu silati dzirrahimil musyriki wal hadiyati. Ni kena pada orang yang ada anak beranak yang masih belum memeluk Islam. Kita semua yang ada dalam ni rasa tak tak terkena, tapi boleh sapa pada orang yang ada adik-beradik yang masih belum memeluk Islam. Dia peluk Islam dah, tapi adik-beradik dia tak memeluk Islam lagi. Ataupun mak ayah dia tak peluk Islam lagi, dia dah memeluk Islam dah. Baik, tengok Nabi sebut macam mana. Bab pada menyatakan hubungan kekeluargaan dengan orang musyrik dan pemberian hadiah kepadanya kepada orang musyrik. Tengok. Hadis marfu'. Hadis ni kalau tuan-tuan ingat, kita dah bertemu dah, lebih kurang maksud dia hadis nombor 26. Kalau ingat, ada dah dulu. Cuma biasa kita ni tak ingat tadi. Dulu ada dah. Cuma dia buat dalam bab lain. Ni dalam bab lain. Hadis dalam kitab Adabul Mufrad ni disusun oleh Imam Bukhari kadang-kadang berulang-ulang, tapi dalam bab yang berbeza. Dia nak cerita benda yang berbeza walaupun daripada hadis yang sama. Dia ambil daripada angle yang berbeza lah cara kita nak faham hadis-hadis Nabi. Baik. Hadis ni hadis marfu' juga. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdatu an Ubaidillah an Nafi'in an Ibn Umar qala ra'a Umar hullatan siyara'a faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yawmal jumu'ah walil wufudi idza atawk faqala ya Umar innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lah thumma uhdiya lin nabiy sallallahu alaihi wasallam minha hulalun فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. Tengok kisah Sayyidina Umar dengan Rasulullah. Daripada Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, taraddi dengan dua, huma tu dengan tasniah tu sebab Umar dengan Abdullah bin Umar dua-dua sahabat. Abdullah bin Umar anak dia tu sahabat, Umar bin Al-Khattab pun sahabat. Sebab tu dia taraddi dengan radhiyallahu anhuma. Umar radhiyallahu anhu pernah melihat sehelai kain yang bercampur dengan sutera. Sayyidina Umar tengok ada sepasang kain yang dibuat daripada sutera. Lalu Sayyidina Umar pun kata, faqala ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jumu'ah
Jumu'ah boleh baca, Jum'ah pun boleh baca. Kalau dengar orang baca Jum'ah, ustaz tu tak erti baca. Dah, kita tak erti. Boleh baca dua-dua. Jum'ah boleh, Jumu'ah pun boleh. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Umar, belilah ini. Sayyidina Umar suruh Nabi beli kain sutra tu. Sepasang kain sutra. Sayyidina Umar suruh Nabi beli. Dan Sayyidina Umar cadangkan, falabistaha yaumal jumu'ati walil wufudi idza atauka. Ini cadangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar suruh Nabi beli dan suruh Nabi pakai pada hari Jumaat ataupun pada ketika datangnya utusan-utusan. Delegasi-delegasi. Ini ulama ambil. Ulama ambil daripada peristiwa apa yang berlaku di antara Sayyidina Umar dengan baginda Nabi ni. Antaranya ialah istihbab, digalakkan seseorang itu memakai pakaian yang mahal bila yaumul jumu'ah, pada hari Jumaat. Tu dia suruh kita pilih baju yang terbaik tu untuk pakai hari Jumaat. Bukan pakai pakaian yang apa, mari daripada tempat kerja kita. Tapi gitulah suasana kita di KL Selangor ni. Nak balik rumah dulu, jauh pula rumah daripada tempat kerja. Pakailah baju kita pekerja Maybank, pakai baju ada gambar harimau di baju kita. Orang semayang di belakang kita duk tengok harimau tu, oleh hutang aku tak bayar lagi dengan Maybank. Duk teringat tu. Tengok bank lain pula, rasa nak buat loan, personal loan, nak beli motor besar tu. Duk mikir gitu hari Jumaat itu. Sebab tu hari Jumaat yang cuti lah, yang tu yang terbaik untuk kita guna. Sebagai sunnah Nabi, memakai pakaian yang paling elok pada hari Jumaat tersebut. Lepas tu, banyak lagi lah ada hari Jumaat. Antara pakaian yang paling afdal hari Jumaat, warna putih. Sebab warna putih ni tak menimbulkan apa-apa. Kita tengok warna putih tak ada memikir apa dah. Kalau tengok yang bercorak macam-macam. Corak gini, kita kata gini. Kenapa dia tak buat corak macam ni? Tengok batik orang, tak cantik dia susun batik gini. Macam-macam tak kenal lah kau kita. Tengok warna ni, tengok pati tu. Tengok warna ni, tengok pati tu. Kita, perangai kita. Tu hari Jumaat, dia tengok semayang Jumaat pun jadi gitu juga kita. Sebab tu hari Jumaat, kalau kena hari cuti, elok sangat. Kita gunakan apa yang Nabi ajar. Pakai pakaian yang terbaik, yang paling afdal ialah warna putih. Warna putih. Saya ingat masa duduk di Sabah dulu, Shell Sarawak, di Miri, diajak pergi program. Di Miri. Orang Miri ni hari Jumaat, pakai jubah putih lah kau. Nak temu tempat kita payah. Nak temu tempat kita. Dia pakai jubah putih penuh, sah depan, sah pertama, sah kedua, sah ketiga pakai jubah putih semayang Jumaat. Kita tempat kita ni payah nak temu. Walaupun kaki masjid dah. Nak kira orang kaki masjid dah, pencen dah, kira tak kerja dah lah hari Jumaat tu. Tapi duduk dengan baju Melayu kain sarung gitu. Bukan kata salah baju Melayu kain sarung, tidak. Cuma nak ambil sunnah tidak kita. Padahal tahu tu, kalau tanya tahu sunnah Nabi pakai baju Jumaat, pakai baju warna putih hari Jumaat. Tapi nak buat tu payah kita. Tu kata ngaji nak kepada amal buah dia. Kalau boleh nak kepada amal tu seboleh-bolehnya. Tu tujuan ngaji. Saya ingat ada wali min auliya'illahi salihin yang pernah saya jumpa lah. Meninggal dah. Setelah ni cerita dia sendiri. Setelah dia mimpi bertemu dengan Rasulullah, tak pernah ditinggal baju warna putih. Hatta ketika dia menjawat jawatan pengetua. Dia pengetua. Last jawatan dia pegang ialah pengetua sekolah. Dia buat bus jaket ni warna putih. Bus jaket tuan-tuan tahu dia? Atas macam dengan seluar tu macam kain sama.
macam blazer lah, tapi satu set dengan seluar. Warna putih. Pakai serban putih pergi sekolah. Kementerian tak larang, tak larang, tak ada kata apa lah. Boleh, pakailah. Pakai putih. Bus jaket, kalau pergi kerja, waktu kerja pakai baju bus jaket warna putih, seluar putih, baju putih, serban putih. Kalau pergi masjid, jubah putih. Tak tinggal putih. Orang bila jatuh cinta gitu. Sebab tu kita bila bercinta dengan bini, awak nak pakai baju warna apa tahun ni gaya? Dia kata kita beli warna pink lah bang. Allah, warna pink. Kita warna pink dalam mikir dah, Allah, aku nak pakai warna pink. Tapi dah dia nak pakai kita. Rasa-rasa duk pakai sekali pagi raya tu untuk bergambar. Lepas tu tak pakai dah, rasa aku ni dalam hati. Tapi tak kata, pakai tak apa warna pink. Cantik warna pink ni. Dia kata lelaki yang berani je, berani pakai warna pink ni. Orang saya berani pakai warna pink. Sanggup sebab apa? Kekasih. Gitulah ibarat dia. Orang yang menyintai kekasih yang hakiki kita, Rasulullah, berusaha untuk menyamakan diri dia dengan baginda Nabi. Jangan balik buang baju dalam lemari sudah. Bukan nak kata tak boleh warna lain. Cuma mana warna yang digemari oleh Rasulullah. Khususnya pada hari Jumaat. Warna putih Nabi gemar. Pakai baju warna putih hari Jumaat. Sempat balik tukar baju pakai jubah. Pergi sembahyang Jumaat dengan baju warna putih. Itu seelok-eloknya. Ulama ambil pengajaran nak ceritanya. Ialah keharusan ataupun digalakkan seseorang itu memakai pakaian yang mahal, satunya pada hari Jumaat. Lepas tu hari Jumaat ni hari raya mingguan. Maka ulama kata begitu juga pada hari raya. Bagi yang mampulah, jangan paksa diri pula. Cuma sebut sini ulama ambil daripada hadis ni pengajaran dia. Begitu juga ketika mana orang datang ke rumah kita, jangan pakai pagoda pula. Ataupun nak pergi keramaian, nak pergi kenduri, pakailah baju lawa-lawa sikit. Tak ngaji tasawuf mula pakai pagoda je. Tu bukan tasawuf hakiki tu. Tasawuf bukan duduk di baju. Pakai baju cantik pun tak apa. Pakai baju mahal pun tak apa tasawuf. Yang tak bolehnya saat pakai baju cantik, baju lawa, menyombong. Sombong tu tak bolehnya. Baju tu tak salah. Baju tu bukan mukallaf. Yang jadi jatuh hukumnya pada perbuatan kita. Mukallaf tu yang jatuh hukumnya. Apa perbuatan kita? Menyombong dengan pakai baju cantik. Tu sifat menyombong tu yang salahnya. Baju tu tak salah. Tak ada hukum pun di baju tu. Hukumnya bila kita ambil buh di tubuh kita. Seluar pendek, tak ada hukum pun di seluar tu. Ambil seluar pendek, buh di kita. Tu baru jadi haram hukum dia. Perbuatan kita tu haramnya. TV sebutir, harus tak ada apa hukum pada dia. Kita ambil guna TV, buat tengok benda-benda yang bermanfaat. Boleh jadi sunat, boleh jadi wajib. Tapi TV yang sama juga diguna untuk tengok benda maksiat. Haramlah hukum dia. Haram, halal, harus, semua sekali tu melibatkan af'al mukallafin, melibatkan perbuatan mukallaf, bukannya pada benda tu. Ni tak ngaji tasawuf, tak nak pakai adalah baju yang mahal-mahal duduk dalam almari, suruh bini dia sedekah pada orang tu, sedekah orang ni. Tasawuf bukan duduk di baju. Tu tengok Sayyidina Umar cadang pada Nabi, suruh pakai sutera lagi. Sebelum Sayyidina Umar tahu hukum orang lelaki tak boleh memakai sutera. Nanti Nabi bagi tahu, Nabi berbetulkan apa yang Sayyidina Umar faham. Lalu Nabi kata, faqala ya Umar. Nabi kata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Nabi kata, wahai Umar, orang yang memakai, orang situ orang lelaki. Namakan faham perempuan juga. Perempuan tak masuk sini, orang ni lelaki. Orang yang memakai ni, kalau orang lelaki itu memakai sutera ni, adalah orang yang tidak mendapat bahagian. Apa maksud bahagian? Tak dapat pakaian sutera di dalam syurga. Sebab di antara pakaian ahli syurga ialah dipakaikan dengan sutera.
Patu sutera ahli syurga pula, mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, tak pernah dengar cerita tentang sutera yang ada dalam syurga ni. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati kita sutera yang nak dipakaikan di dalam syurga nanti. Maha syurga. Ruginya orang yang pakai atas dunia, lelaki. Yang pakai atas dunia ni, dia tak akan pakai di dalam syurga. Sebab apa? Dia tak masuk syurga. Disebabkan oleh memakai perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kepada lelaki di dunia. Adapun perempuan tak ada masalah, pakailah sutera. Baik. Jadi orang yang memakai ini adalah orang yang tidak mendapat bahagian, yakni pakaian yang dibuat daripada syurga, daripada sutera tu di mana? Di syurga, yakni di akhirat nanti. Baik. Tu baru cerita atas tu. Kemudian bila dah gitu, summa uhdiya lin nabi minha hulal. Kemudian ni summa ni nak tunjuk beberapa hari selepas daripada itulah. Dia beza dengan fa, beza dengan waw. Kalau ataf dengan waw lain, ataf dengan fa lain, ataf dengan summa lain. Ni cerita summa ni maknanya beberapa hari berlalu selepas daripada tu. Dihadiahkan kepada Rasulullah, dia guna istilah hulal pula. Tadi hullah. Hullah ni maknanya sepasang. Lepas daripada tu, orang bagi kepada Nabi sejumlah. Sebab dia terjemah sejumlah tu. Sebab nak beritahu, banyak pula kain sutera orang bagi kepada Nabi. Lalu, apa Nabi buat? Lalu baginda menghadiahkan kepada Umar sehelai daripada banyak kain sutera tu. Nabi ambil, dah nampak Umar ni berkenan sangat dengan sutera itu. Bila dah ada banyak orang bagi pada Rasulullah, Rasulullah ambil selak bagi kepada Sayyidina Umar. Hadiahkan kepada Sayyidina Umar. Lalu datanglah Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, wahai Rasulullah, engkau mengirimkan kepada aku kain ini, yakni kain sutera. Sedangkan aku telah mendengar darimu engkau berkata seperti mana yang telah engkau katakan. Maknanya siapa-siapa lelaki yang memakai sutera di dunia tak akan dapat di akhirat. Itu mu kata gitu, lepas tu mu hadiah pada aku sutera. Tu Sayyidina Umar faham. Tu cara dia faham tak betul, Nabi betul. Nabi betul, tengok Nabi betul apa yang Sayyidina Umar faham. Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya aku bukan menghadiahkannya untuk engkau pakai. Itu tujuan Nabi. So maknanya, kalau kita beli sutera, tak ada salah. Sebab apa? Bukan untuk kita pakai. Nak bagi pada bini, tak salah lah kita beli. Kita membeli, tak salah. Yang salahnya bila kita ambil pakai di tubuh. Itu salah. Adapun kita beli, kita jual, tak ada masalah. Kita hadiah pada orang lain. Yang tu tak salah di sisi agama. Nabi menghadiahkan kepada Umar. Sayyidina Umar faham lain, Nabi betul. Bukan untuk engkau pakai. Kata Nabi, sesungguhnya aku menghadiahkan kepadamu untuk engkau. Satu, Nabi kata jual boleh. Atau memakaikannya kepada orang lain. Dua. Tengok ulama ambil pengajaran dia. Satu. Bila orang bagi pada kita sesuatu, makruh kita tolak. Jangan dua warak. Jangan dua warak. Orang bagi je, tak apa, ada dah. Musim apa sekarang ni tuan-tuan? Musim durian kan? Orang bagi durian pada kita. Kita ada kebun durian dah. Tak apa, rumah saya banyak dah durian. Orang bagi ambil. Sunat terima tu. Tu hadis Nabi sebut al-yadul ulya khairum minal yadis sufla kan. Orang nak buat kebajikan tu dia bagi tu. Kita terima, kita tolong orang nak buat kebajikan tu. Kita boleh pahala juga menolong orang membuat kebajikan. Supaya kisah Nabi Allah Ismail dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kan. Ketika Nabi Allah Ibrahim kata, aku bermimpi melihat aku menyembelih engkau. Apa kata Nabi Allah Ismail? Lakukan. Itu seorang anak. Bila dia tahu ayah dia dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, suruh buat kebajikan, ketaatan, junjung perintah melalui jalan sembelih anak. Anak dia kata apa? Anak dia juga seorang Nabi, seorang Rasul, yang juga nak melakukan taat pada Allah Ta'ala. Lakukan.
Sebab kita menolong orang lain nak buat kebaikan adalah kebaikan. Tu man dalla ala khairin fahuwa kafa'ili. Kita tak buat pun tolong tunjuk pada orang. Mana seorang dekat ni nak pergi sembahyang maghrib berjemaah. Depan sikit Depan sikit apa ni? M3. Depan sikit M3 ada surah atas kita. Tapi surah tu kuat sikit je dia tu. Contoh. Ada depan tu sikit. Orang pun mari. Kita duduk mana? Kita duduk main atas M3 tu tak mari. Spek keluar kata tuan. Spek keluar. Sampai M3 ni. Marah orang duduk M3. Mana sebut cerita gitu. Dia tak mari bang. Yang mari kawan tu. Boleh dah pahala dia. Tolong tunjuk pada orang. Tu nak tunjuk. Bila mana orang nak buat kebaikan bagi pada kita, sunat kita terima. Kita nak guna sendiri ke, nak bagi pula pada orang lain, tu pula pada kita. Kita ada banyak dah musim korban hari tu kan. Kita sendiri pun ambil satu bahagian. Kita dah bagi dah 1/3 untuk orang kaya, untuk orang miskin 1/3, tinggallah kita pun nak makan juga 1/3 contohnya. Orang bawa mari juga pada kita daging korban. Iyalah dia pilih kita ni boleh jadi daripada kalangan orang yang ada untuk dia sedekah 1/3. Kan bagi 3 tu kan. Dia buat marilah pada kita. Kita kata, saya korban dah, tak payahlah. Tak betul cara tu. Orang bagi kita ambil, sunat kita terima, makruh kita tolak. Tu Nabi ajar pada Umar. Bila diberi kepada kamu, terima. Kita boleh pakai tak ni? Kain sutera ni? Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Mu hadiahlah pada orang lain pula. Ataupun mu tak nak hadiah pada siapa? Mu nak jual? Jual. Sebab tu orang fakir. Jual lah. Ada daging korban banyak sangat boleh pada dia. Orang fakir dia nak jual. Boleh jual bagi dia. Yang penting terima dulu orang bagi. Ni dok kita, warak kita. Saya tak cintakan dunia. Tu kata kena tipu. Kadang-kadang bila tak ngaji kena tipu lalu. Iblis pandai lah dia. Dia kata dah aku tunggu di jalan yang lurus. Saat kita nak jadi baik, pandai dia tunggu situ. Kena tipu kita. Orang bagi ambil dulu. Nak tak nak cerita kemudian. Kita berasa kita ada dah ni banyak dah dalam almari ni. Jenis-jenis kain dah. Cak gajah, cak kuda, cak apa lagi? Cak keldai, cak apa? Macam-macam jenis cak ada dalam apa? Dalam almari kita. Orang duk bagi kain. Kain. Khatam Ramadan kain. Khatam tu kain. Kain tuala tu. Ambil orang bagi. Lepas tu, tak nak letak di surau buat wakaf. Ataupun pergi cari orang yang memerlukan. Berapa ramai orang yang kita tengok duk pakai kain sama yang berkedut dah. Bergulung-gulung dah kain belakang tu. Pergi bagi pada dia. Buat kebajikan. Boleh pahala pula ada kita. Bijak boleh pahala banyak. Tak bijak tolak. Dengan niat tak baik pula. Tak ada apa-apa. Boleh dosa batin. Tu Nabi ajar pada kita. Nabi suruh Sayyidina Umar hadiahkan pada orang lain ataupun jual. Lalu sesungguhnya aku pun kata Umar menghadiahkan kepadamu. Maka Umar radhiyallahu anhu menghadiahkan kain itu kepada saudara seibu dia. Dia ada saudara seibu. Tidak sebapa, saudara seibu. Tapi saudara seibu ni saudara seibu yang masih lagi musyrik. Maknanya kita berbuat baik pada orang kafir, agama ajar. Agama ajar. Daripada hadis ni kita boleh reti. Agama ajar kita berbuat baik hatta bagi hadiah. Tolong orang kafir. Kalau orang kafir pun agama ajar suruh kita buat baik, suruh tolong, boleh bagi hadiah, apatah lagi sesama Muslim. Kita kena faham. Kalau adik-beradik kita yang non-Muslim pun kita tolong, bagi hadiah, bagi itu, bagi ini kepada adik-beradik kita yang non-Muslim lagi. Pahala kebajikan tu, apatah lagi kalau adik-beradik kita yang Muslim. Lagi-lagilah banyak tanggungjawab. Duk sebelah rumah kita, duk dekat dengan kita. Hak dia sebagai tetangga. Yang kedua, dia adik-beradik kita. Hak dia sebagai qarabah. Lepas tu dia pula Muslim. Hak dia sebagai Muslim. 3 atas kepala kita kena tunai pada dia tu. Kan jenis orang kan duduk dekat adik-beradik kadang-kadang. Tanah mak bagi sebelah-sebelah.
Rezeki kita boleh bina rumah besar, adik kita tak boleh bina rumah besar. Sebab apa? Kerja ala kadar je. Susah dia anak ramai pula, kita anak seorang contohnya. Dia dengan kita tu ada 3 benda tu. Hak tetangga sebab duduk dekat dengan kita. 1, Tuhan tanya. Tetanggamu duduk sebelah tu mu peduli ke tidak? Yang kedua, dia qarabah kita. Tuhan tanya pula, adik-beradikmu tu ada hubungan silaturahim denganmu. Yang ketiga, dia Muslim. Mu dengan dia sama-sama Muslim tu. Hak 3 ni pun cukup dah. Besar. Ni setara kafir ni. Yang ada hubungan rahim je. Hubungan agama tak ada. Dia tetangga kita. Lepas tu, dia ada hubungan rahim dengan kita. Cuma bezanya, tak beragama Islam. Kurang 2. Dia 2. Yang tadi saya contohkan tadi 3. Yang 3 lagi besar hak. Yang 2 ni pun besar dah hak dia. Dibenarkan oleh agama. Apatah lagi, kita sesama Muslim. Tu tak cantik sangat sesama Muslim duduk bergaduh. Ni agama ajar pada kita ni. Kafir pun. Agama ajar suruh kita buat baik, buat baik. Suruh kita pun menghubungkan rahim selagi mana kita ada hubungan rahim dengan adik-beradik yang non-Muslim kita. Baik. Habis dulu situ akan datang agama ajar lagi pada kita. Apa? Yang tuk kita dulu duk ajar pada kita. Suruh apa? Suruh perkenalkan anak beranak itu. Ni ta'allamu ni min ansabikum ni maknanya mu kena ajar anak-anakmu biar kenal. Ke atas siapa dia, ke bawah siapa, yang setaraf dengan kita siapa. Tok moyang ke atas, belah mak, belah ayah. Lepas tu belah bawah pula, cucu, cici, apa lagi ke bawah tu. Pak saudara, mak saudara, belah mak, belah ayah, pak saudara, mak saudara, sepupu, sepapak. Belah kita ni pula, yang setaraf pula ni, adik-beradik. Lepas tu ada pula anak dia, anak saudara. Lepas tu siapa lagi? Yang jadi dengan kita selepas perkahwinan. Persemendaan tu dia panggil. Biar tahu, ni keluarga belah bini kita. Ayah dia siapa, belah mak dia siapa. Ni, hadis ni. Depan. Kita setakat kenal siapa ayah, siapa tu. Belah mak, siapa tu. Siapa moyang tu yang kenal. Agama ajar suruh kita biar kenal luah hubungan kerabat. Tujuan dia akan sebut dalam hadis akan datang. Tuan-tuan boleh baca sendiri sebenarnya hadis ni. Saya sebut apa yang disebut oleh para ulama sedikit berkenaan dengan huraian-huraian yang ditulis oleh mereka yang ditinggalkan oleh mereka. Akan datang insya-Allah kita tengok hadis yang ke-272 bab 38. Wallahu a'lam. Wa ilmuhul atam.